Jika ketika ini Malaysia mempunyai banyak taman rekreasi dan taman tema di serata Malaysia, namun suatu ketika dahulu Mimaland adalah yang paling popular di negara kita. So taman tema Mimaland ini terletak di Gombak, Selangor dan dibuka buat pertama kalinya kepada orang awam pada tahun 1975. Malangnya, taman tema ini telah ditutup selepas 19 tahun beroperasi disebabkan oleh kejadian tanah runtuh yang membahayakan pengunjung ketika itu. Pasti ramai yang tidak tahu tentang taman tema ini, terutamanya mereka yang tinggal di luar Lembah Kelang, dan bagi generasi kini sudah tentu tidak berpeluang untuk mengunjungi taman yang menarik ini. So, taman tema Mimaland ini mula dibina menjelang tahun 1971. Nama taman tema ini adalah singkatan kepada Malaysia in Miniature Land dan ia dibina di atas sebuah tanah berkeluasan 300 ekar yang berbukit di Ulu Gombak, kurang 30 km dari Kuala Lumpur. So, memang dekat daripada Kuala Lumpur. So, Mimaland dibina secara berperasa, oleh itu ia juga dibuka secara berperingkat. So, sebanyak 24 buah motel dan 5 buah chalet dilengkapi dengan kolam renang siap dalam fasa pertama. So, pada peringkat awal, tarikan utama Mimaland adalah taman tema haiwan prasejarah macam dinosaur dan sebagainya. So, terdapat pelbagai binaan dan patung-patung dinosaur yang sangat besar dari saiz yang mana telah menjadi tumpuan orang ramai. So, ia mendapat perhatian sehinggakan digunakan sebagai lokasi penggambaraan beberapa buah filem tempatan ketika itu, termasuklah filem Mechanic 1983, Gila-Gila Remaja 1986, Tempo 88 pada tahun 1987, Dendang Perantau 1979 dan Suara Kekasih 1983. Antara dialog popular yang menyebut nama Mimaland adalah dalam satu babak Gila-Gila Remaja di mana pelakon terkenal Faizal Hussein berkata, "Esok jangan lupa Mimaland." So, harga yang dikenakan untuk memasuki Mimaland ketika itu adalah RM2 bagi dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak. So, selepas 9 tahun beroperasi, Mimaland telah membuka satu kolam renang baru untuk menarik lebih ramai pengunjung ke Mimaland ketika itu. So, kolam renang tersebut dikatakan yang terbesar di Asia Tenggara pada ketika itu. So, bukan itu sahaja, ia juga menawarkan papan luncur air gergasi, membuatkan tarikan baru ini menjadi kegemaran para pengunjung. So, lokasi ini digunakan sebagai latar belakang dengan filem Tempo 88. So, antara bahagian-bahagian lain di Mimaland termasuklah sebuah tasik yang menawarkan aktiviti bersampan dan memancing, dan giant maze dan juga merentas rimba. So, pada Januari 1993, satu kejadian tidak diingini dan telah berlaku yang memberikan reputasi buruk kepada Mimaland sendiri. Seorang pengunjung warga negara Singapura berusia 27 tahun maut dalam satu kemalangan di kawasan papan luncur air gergasi itu. So, insiden ini telah mengejutkan orang ramai, membuatkan pihak Mimaland menutup lokasi yang terlibat dalam insiden tersebut dan untuk tujuan penambahbaikan. So, selepas orang repair dilakukan, ia kembali dibuka kepada orang ramai. Akan tetapi pembukaan semula ini tidak kekal lama. Pada Mei 1994, salah satu lagi insiden telah berlaku di mana kejadian tanah runtuh telah menyebabkan dinding kolam renang mereka retak dan rosaklah. So, tanah runtuh tersebut membuatkan air lumpur masuk ke dalam kolam dan menjadikan penyebab kepada ia ditutup kepada pengunjung. So, berikutan kejadian-kejadian ini, pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan mengheret pihak pengurusan Mimaland sendiri ke muka pengadilan di atas beberapa dakwaan. Dan salah satu sebab mengapa orang awam tidak lagi berminat untuk ke Mimaland ialah selain peristiwa kematian warga Singapura dan serta peristiwa tanah runtuh itu tersebut. So, pada tahun 1993, Sunway Lagoon telah dibuka dan jaraknya lebih dekat dengan pusat bandar. So, selain itu, peristiwa Highland Tower yang paling diingati untuk rakyat Malaysia runtuh di Bukit Antarabangsa itu juga menimbulkan ingatan yang kolektif lah untuk rakyat Malaysia pada ketika itu untuk menjauhi kawasan berbukit. Maksudnya orang Malaysia ni trauma lah ketika itu. So, Mimaland yang tidak beroperasi tidak mampu bertahan dan akhirnya terpaksa ditutup secara kekal pada tahun 1994. So, sejak itu tapak lokasi taman tema ini menjadi terbiar dan menjadi hutan yang menyeramkan kerana terbiar untuk tempoh yang begitu lama. So, lokasi ini dikatakan berhantu dan menjadi antara tempat yang paling menyeramkan lah kat Malaysia, dan ramai diorang buat vlog pergi ke sana untuk membuat video. So, korang boleh tengoklah beberapa vlog yang mereka buat pergi ke kawasan tersebut, dan korang boleh tengoklah sebelum dan selepas diorang ada buat video kat situ.
Okey, jangan lupa subscribe dan Assalamualaikum.